Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan mengenai bab 2, persamaan algebra. Subtopik yang baru 2.2, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, baik. Sebelum kita masuk lebih mendalam pasal subtopik 2.2, kita ulang kaji balik apakah yang dimaksudkan dengan persamaan linear. Okey, persamaan linear ialah persamaan yang melibatkan hanya satu ungkapan atau ungkapan-ungkapan dengan kuasa pemboleh ubahnya ialah satu. Okey, maksudnya kat sini, okey, dalam mana-mana persamaan linear, mana-mana persamaan jika ada pemboleh ubah, dia hanya ada kuasa satu sahaja. Tidak boleh daripada itu ataupun kurang daripada satu. Okey, contoh macam kita buat sebelum ni. Okey, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kan? Okey, kat sini ada satu sahaja persamaan. Untuk persamaan linear yang pertama, ada satu sahaja pemboleh ubah, iaitu P. Okey, persamaan linear. Okey, yang kedua, persamaan linear yang kedua adalah 25 tolak Q sama dengan 26. Kalau kat sini kita tengok, pemboleh ubah dia hanya satu sahaja, iaitu Q. Okey, dan dia adalah kuasa 1. Begitu juga dengan persamaan pertama. P kuasanya adalah 1. Okey, Okey, baik. Apa yang membezakan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah adalah, kalau kamu tengok persamaan yang pertama, 2x tambah 5y sama dengan 36, dia ada dua pemboleh ubah kat sini. Sebab tu dia berbeza dengan satu pemboleh ubah. Kalau satu pemboleh ubah ada satu sahaja pemboleh ubah. Kalau dua pemboleh ubah, dia ada dua pemboleh ubah kat dalam satu persamaan linear. Okey, nombor 2 pun sama. 25A tolak B sama dengan 1. Kat sini ada dua pemboleh ubah. Okey, jadi cikgu ada satu persoalan. Okey, adakah ini persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey, cikgu ada bagi dua persamaan linear. Okey, kita kena pastikan sama ada adakah kedua-dua ini merupakan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita tengok persamaan yang pertama, iaitu x kuasa 2 tambah 5y tolak 1. Okey, ada dua pemboleh ubah kat sini, iaitu x dan juga y. Tetapi adakah dia merupakan persamaan linear? Okey, jawapannya adalah tidak. Kerana x kuasa 2 ni, x ni mempunyai 2. Kuasanya adalah 2. Okey, sebab pemboleh ubah kuasanya hanya perlu 1. Okey, jadi persamaan pertama adalah salah. Okey, yang kedua. Okey, punca kuasa 2 35x tambah P tolak 1 sama dengan 0. Kalau kamu tengok dekat sini, kita ada dua pemboleh ubah, iaitu x dan P. Tetapi adakah ini satu persamaan linear? Ya, tidak. Kerana kuasa bagi x adalah setengah, iaitu punca kuasa. Okey, sebab tu ini persamaan kedua bukanlah satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kita masuk subtopik berikutnya. Okey, 2.2.1, menulis persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi penyataan diberi. Okey, dalam subtopik ini apa yang berlaku ialah, jika terdapat situasi yang melibatkan dua kuantiti yang tidak diketahui, ianya boleh diwakili oleh persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, baik, contoh 1, soalannya ialah, Farid ada RM600
dia membelanjakan semua wangnya untuk membeli X helai baju berharga RM30 setiap helai dan Y pasang seluar berharga RM120 setiap pasang. Tulis satu persamaan linear yang menghubungkan X dan Y. Okey, jadi untuk soalan yang begini, macam biasa, kamu perlu gariskan isi penting dia dulu. Okey, contohnya, Farid ada RM600. Okey, dia membelanjakan semua wangnya. Okey, untuk membeli X helai baju berharga RM30 dan Y panjang seluar berharga RM120. Okey, kena tulis satu persamaan linear yang menghubungkan X dan Y. Okey, baik. Setelah kita menggariskan isi penting, kita buat keluar isi-isi penting tersebut dengan buat dalam bentuk point macam ni. Okey, yang pertama, kita dapat tahu harga sehelai baju kita adalah RM30. Okey, tulis RM30. Okey, selepas itu kita dapat tahu harga sepasang seluar adalah sebanyak RM120. Okey, seterusnya harga X helai baju kita akan tulis 30X. Okey, apa yang dimasukkan X ni? Yang dimasukkan X ni adalah bilangan helai baju yang Farid beli. Tetapi disebabkan kita tak tahu berapa banyak Farid beli baju tu, kita wakilkan dia sebagai X. Macam dalam soalan lah. X helai baju berharga RM30 kan? Kita wakilkan dia sebagai X. Okey, seterusnya harga Y pasang seluar. Okey, berdasarkan soalan, Y pasang seluar adalah berharga RM120 kan? Jadi harga Y pasang seluar kita akan tulis RM120. Seterusnya, jumlah wang yang dibayar oleh Farid untuk membeli baju dan seluar kan? Okey, berdasarkan soalan, Farid kata dia ada RM600, dia belanja semuanya. Jadi untuk point ni kita akan tulis RM600. Okey, nah. Okey, bila kita dah keluarkan semua isi penting kita kat sini, jadi kita boleh buat persamaan linear lah. Okey, jadi persamaan linear kita adalah harga X helai baju 30X kan. Jadi kita tulis 30X. Okey, jadi kita tambahkan dengan 120Y yang mewakili harga Y pasang seluar. Okey, 120Y. Okey, kenapa tambah? Sebab dalam soalan, ayat dia, Farid membeli baju dan seluar. Dan ni adalah operasi tambah. Jadi kita kembali. 30X tambah 120Y sama dengan dengan jumlah Y yang dibayar, iaitu 600. Berdasarkan persamaan linear ni, kita boleh perkecilkan lagi kan? Jadi kita perkecilkan dia dengan membahagikan dengan nombor berapa? Kita boleh bahagikan dengan nombor 30. Jadi kita bahagikan ni, X bahagi dengan 30. 120Y kita bahagikan dengan 30. 600 juga kita bahagikan dengan 30. Jadi kita akan dapat 30 bahagi 30. Sini 1, bawah 1, kita akan dapat X. 120 bahagi 30. Sini kita dapat 1. 120 kita akan dapat 4. Jadi tambah 4Y. Sama dengan
Okey, baik. 600 bahagi dengan 20. Okey, sini kita akan dapat 1. Atas ni kita akan dapat 20. Jadi, kita akan tulis sini 20. Okey, jadi persamaan linear, persamaan linear bagi contoh 1 adalah X tambah 4Y sama dengan 20. Okey, nah. Okay, contoh 2. Raju membeli M pembaris pada harga 45 sen sebatang dan N pemadam pada harga 20 sen sebiji. Jika jumlah wang yang dibayarnya ialah RM5, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang boleh diungkapkan ialah... Okey, kalau dapat soalan macam ni, kita gariskan isi penting dia dulu, iaitu membeli M pada harga 45 sen sebatang. Okey. Dan, kalau dan ni biasanya operasi tambahlah. Okey, dan N pemadam pada harga 20 sen sebiji. Okey, seterusnya point. Jika jumlah wang yang telah dibayar. Jadi, wang yang telah dibayarnya ialah RM5. Okey, jadi kita kena buat persamaan linear. Okey, baik. Setelah gariskan point tu, kita keluarkanlah point-point tersebut, iaitu harga sebatang pembaris tadi adalah 45 sen. Tulis 45 sen lah. Sen. Okey, seterusnya harga sebiji pemadam ialah 20 sen. Okey, kita tulis kat sini 20 sen. Okey, seterusnya isi penting dia. Okey, harga M sebatang pembaris. Kita tengok. Okey, harga yang kita tahu tadi. Okey, harga sebatang pembaris ialah 45 kan? Kita tulis 45 M. Okey, nah. Okey, jadi yang seterusnya harga M biji pemadam. Okey, kita tahu sebiji pemadam 20 sen. Okey, lepas tu kat sini N kan mewakili dia. Jadi 20 N. Okey, nah. Okey, jumlah yang dibayar adalah dalam soalan ni sebanyak RM5. Okey. Okey, tapi soalan ni dia tricky sikit. Dekat mana tahu? Okey, kamu tengok. Jumlah yang dibayar ni ringgit kan? Okey, tapi unit yang digunakan untuk pembaris dan juga pemadam adalah sen. Okey, sini sen, 45 sen, sini 20 sen. Okey, jadi apa yang berlaku bila kita nak buat persamaan linear, kita kena pakai unit yang sama. Jadi, RM5 ni kita kena tukarkan kepada sen. Jadi, RM5 dia akan jadi 500 sen. Okey, nah. Bila dah tukar jadi 500 sen, jadi kita boleh buat tak persamaan linear? Ya, kita boleh buatlah. Jadi, maka persamaan linearnya adalah kita ambil dekat sini, point sini. Okey, 45M. Okey, tambah 20N sama dengan 500. Okey. Ini persamaan linear kita lah. Okey, jadi adakah persamaan linear ini boleh diperkecilkan? Ya, boleh. Kita boleh bahagikan dengan 5. Okey, jadi 45 kita bahagikan dengan 5. 20 kita bahagikan juga dengan 5 dan juga 500 kita bahagikan dengan 5. Okey, jadi apakah persamaan linear kita yang baru? Okey, 45 bahagi 5. Okey, ni dapat 1, sini dapat 9. Jadi bawah ni 9 M lah. Tambah. Okey, 5. Sini dapat 1, sini 20 akan dapat 4. Jadi 4 M. Okey, sama dengan 500 bahagi 5.
Okey, 500 bahagi 5, sini kita akan dapat 100, bawah kita akan dapat 1. Okey, jadi persamaan linear bagi contoh 2 adalah 9M tambah 4M sama dengan 100. Okey nah. Bagi meningkatkan kemahiran kamu pada subtopik 2.2.1, okey, pergi ke muka surat 6. Okey, kat situ ada latihan. Okey, jawab latihan 1 sehingga latihan 5 pada muka surat 7.